Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harap kita tidak ada masalah berkenaan dengan connection lah hari ni ya. Okey, nampak paparan saya? So kita ada 10 orang sekarang. Yang latest masuk siapa tadi? Oh tak ada. Tak ada latest masuk. Sama juga. Tak ada. Jumlah yang ni lah 9 orang. Okey. So untuk hari ni kalau minggu lepas berdasarkan video yang telah saya letakkan dalam Telegram dan juga yang telah saya upload dalam YouTube, so awak akan belajar berkenaan dengan microcontroller secara detailnya lah. So microcontroller ni merupakan satu data kawalan yang mana dia boleh mengawal arahan-arahan yang kita beri pada microcontroller tersebut, dan dia akan ada peranti khusus yang mana akan melaksanakan arahan tersebut. So secara mudahnya, microcontroller ni adalah bertujuan untuk mengawal peranti-peranti elektronik yang kita gunakan. Okey, dia akan kawal. Ini peranti lah, tapi saya akan sebutlah hari ini berkenaan dengan peranti apa yang boleh dikawal, peranti apa pula yang kita nak kena guna dalam microcontroller. Okey, dan minggu lepas juga saya dah terangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang ada pada bahagian microcontroller ni. So ini adalah salah satu jenis microcontroller daripada jenis Arduino Uno. So ini yang memang kita gunakan di sekolah. Okey, so kita ada lebih kurang 30 unit. Okey, 30 unit untuk kita gunakan kat sekolah. Masuk pada cikgu-cikgu juga ada jenis lain. Kami, kalau cikgu-cikgu kami pakai Uno Maker, tapi dia adalah perkara yang sama saja, bentuknya macam ni, mungkin warnanya berbeza lah. So ini pandangan pada atas ya. Kalau saya zoom sikit, okay. Sebenarnya microcontroller tu, microcontroller tu kat bahagian mana? Ni je microcontrollernya, ni yang hitam. Ini adalah bahagian microcontroller. Okay. So kat sini ada berapa pin ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 pin di setiap sebelah. Di sini pun sama juga, ada 14 pin, yang mana setiap pin mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza-beza. Okay, yang ni saya akan terangkan selepas kita go through berkenaan dengan peranti-peranti yang boleh kita gunakan pada microcontroller. Okey, so untuk permulaan pada hari ini, saya akan terangkan satu persatu berkenaan dengan peranti. So kita nak tahu dulu secara keseluruhan prosesnya. Okay, keseluruhan prosesnya adalah daripada input. Okay, daripada input kita akan bagi arahan kepada microcontroller untuk diproses arahan tersebut melalui CPU. Sama ada disimpan secara kekal oleh ROM. Okay. Kemudian dia akan hantar arahan tersebut kepada output dekat sini, kepada peranti-peranti yang kita nak gunakan. So hari ni kita nak bincang berkenaan dengan peranti input terlebih dahulu. So okay, ni peranti input Peranti input ni ada beberapa jenis. So seperti yang saya maklumkan, peranti input ni terbahagi kepada dua jenis. Okay, kita ada peranti input yang pertama jenisnya adalah digital. Yang kedua jenisnya analog. Okay, perantinya yang pertama input ni jenisnya digital analog. Okay, apa maksud peranti input jenis digital? Okay, peranti input jenis digital, dia akan keluarkan dua bentuk output lah. Okay, daripada input tu, dia akan bagi arahan dalam dua bentuk saja. Okay, keluarkan arahan dalam dua bentuk. Dipanggil binary. Okay.
dua bentuk arahan saja, dua jenis arahan saja. Iaitu sama ada on ataupun off. High ataupun low. Ada atau tak ada. Tu tulisan biasa je lah. Tapi kita nak faham arahannya berbentuk macam tu je. Maksudnya kalau dia adalah switch, kita on, off. Faham? Kalau dia adalah switch lah, on off je. Kalau dia adalah penderia, sensor, dia akan detect sama ada benda tu ada ataupun tak ada. Itu jenis peranti input digital. Kalau peranti input jenis analog, dia akan keluarkan daripada input ni, dia akan keluarkan arahan dalam bentuk range nombor. Dalam bentuk range nombor. Bermaksud dia bukan dua jenis. Maksudnya dia bukan ada ataupun tak ada. Tapi dia akan bagi dalam bentuk nombor. Contoh macam sensor jarak. Sensor jarak ataupun penderia jarak. Jarak ni dia tak boleh detect dalam keadaan yang dua bentuk sahaja. Dia detect jarak ni ada bermacam-macam jarak. Contoh, penderia jarak tu boleh detect dalam lingkungan 5 meter. So daripada 0 sampai 5 meter, penderia tetap boleh detect. Penderia tetap boleh detect dalam jarak 0 hingga 5 meter. Itu bermaksud dalam arahan tu dalam bentuk range nombor, dalam bentuk julat nombor. Faham tak? Faham ke tak faham? Saya tanya dulu. Faham ke tak faham? Tak pasti. Saya tak terima arahan. Maaf. Takut saya punya internet tak baik. Kepada yang baru datang. Baik. Itu maksudnya peranti input jenis analog. Dia akan keluarkan arahan dalam bentuk julat nombor. So, kita akan tengok dulu apa jenis analog, apa jenis digital. Kat sini saya dah keluarkan daripada buku teks awak dua kategori. Dua kategori jenis analog dan jenis digital. Yang sebelah sini, yang ni semuanya jenis digital. Ni semua jenis digital. Ni jenis digital. Yang pertama ni kita ada gambar switch tekan tutup. Switch tekan tutup. Bermaksud kalau kita tekan, bukan maksudnya dia tutup tutup switch. Kita tekan switch tersebut, tutup tu adalah keadaan litar tu akan jadi litar tertutup. Litar tertutup ni bermaksud aliran arus elektrik boleh mengalir dalam litar. Itu bermaksud litar tutup. Maksudnya contoh macam ni. Kalau saya lukis, kita ada satu litar, katakanlah litar gitu. Sekejap saya lupa cantum saya punya ni. Saya punya pensel. Sekejap. Sekejap.
Okay, sorry. Okay, baik. Contoh ini adalah litar, sebuah litar. Katakanlah ni adalah sebuah litar, kita ada mentor lah katakanlah. Saya bagi simple je mentor. Okay, dekat sini, ni contoh Okay, litar macam ni. Ini adalah gambar switch tekan tutup. Okay, switch ni akan ada kat atas macam ni. Okay, bermaksud kalau kita tekan, okay, switch ni akan tertutup. Okay, litar ni akan tutup. Maksudnya, dia akan ada cantuman daripada sini ke sini. Okay, bila kita tekan, dia akan jadi macam ni. Okay, kedua-dua sambungan ini akan bersambung. So, ini bermaksud litar tu akan jadi tertutup dan lampu ini akan menyala. LED yang akan menyala. Tu switch tekan tutup. Okey, manakala yang ini adalah switch tekan buka. Okey, bentuknya sama je. Beza dia pada simbol. Ada setengah tu bezakan dia pada warna switch ni tak ada masalah lah. Kadang-kadang switch tu hampir sama je bentuk dia. Kita tak dapat nak beza sama ada tekan buka ataupun tekan tutup. Jadi kena faham berdasarkan situasi dan keadaan pada litar skematik. Okay. Katakanlah ini adalah kita punya litar yang hampir sama. Okay. Okay. Sama juga yang kat sini ada mentor. Okay. Okay. Keadaan ini berbeza sikit. Switch dia tak sama macam switch dekat dekat litar switch tekan tutup tadi. Switch dia kat sini berada kat bawah pada asal. Okey, berada dekat bawah tetapi dia dah siap bercantum pada sambungan litar ni. Okey, katakanlah litar ni Okey, dia dah sedia bercantum dan apabila kita tekan, dia sudah tidak lagi kena pada sambungan tersebut. Itu je beza antara switch tekan tutup dan switch tekan buka. Yang ni bila kita tekan, dia akan jadi litar tertutup. Yang ni bila kita tekan, dia akan jadi litar terbuka. So, bila litar terbuka, dia tak akan menyala lah. Keadaan asal, litar tersebut, kalau kita tak buat apa-apa, yang ni, dia akan sentiasa terbuka. Bila kita tekan, dia tertutup. Lampu tak akan menyala. Yang dekat atas ni, bila kita tekan, okey, lampu baru menyala. Tak tekan, lampu tak akan menyala. Itu perbezaan antara switch tekan tutup dan switch tekan buka. Boleh faham ke? Kalau boleh faham, tolong respon. Okey. Kalau faham, tolong respon. Okay, litar tertutup bermaksud lampu menyala. Okay, ni saya tulis dekat ruangan chat. Okay, kalau switch tekan buka, okay, apa akan jadi? Litar terbuka. Litar terbuka bermaksud mentor tak menyala. Okay, saya harap boleh faham. Okay, tak apa. Yang ni saya tengah rekod. Saya tengah rekod. Kita akan masuk ke YouTube saya. Okay, baik. Seterusnya. Yang ketiga, perantinya adalah peranti yang kita namakan sebagai Swiss Micro. Okay, ni adalah Swiss Micro. Okay, Swiss Micro ni sebenarnya adalah gabungan kepada kedua-dua Swiss tadi, iaitu Swiss tekan tutup, okay, dan juga Swiss tekan buka. Okay, dia adalah gabungan kepada Swiss tekan tutup dan tekan buka diletakkan dalam satu Swiss Micro. Okay, seolah-olahnya dengan fungsi yang sama lah. Okay, cuma bentuknya berbeza sedikit kali ini. Okay, so saya nak awak nampak, saya zoomkan sedikit pada gambar skematik dia, gambar apa nama? Nampak ke gambar ni? Paling dekat saya boleh zoom. Okay, yang ni kita ada satu kaki yang kita panggil dia kaki common.
common. Okay, kaki common ni adalah kaki standard. Bermaksud dia sentiasa akan dicantum pada sebarang sambungan elektrik lah. Kaki common ni dia mesti dipasang. Okay, dia mesti dipasang dengan wire. Tu bermaksud kaki common. Tak boleh tinggal. Okay, katakanlah kita pasang satu wire kat sini. Okay, ni kaki common. Kemudian, dekat sini ada dua lagi kaki. Okay, yang ni kaki NO. NO ni bermaksud normally open. Normally open. Okay, yang sebelah sini kita ada kaki NC. Kaki NC ni adalah normally close. Okay, tengok betul-betul pada ni. Okay, keadaan sekarang, switch ini tidak ditekan. Okay, keadaan yang ni, switchnya tidak ditekan. Okay, bila switchnya tidak ditekan, so apa akan berlaku sekarang? Okay, bila tak ditekan, maksudnya elektrik mengalir. Okay, dekat kawasan mana sudah mengalir sekarang? Okay, ini elektrik datang. Okay, elektrik mengalir. Okay. Pada keadaan asal, elektrik tu mengalir pada kaki common dan juga pada kaki normally close. Okay, pada kaki normally close. Maksudnya pada keadaan ni, kalaulah kita tekan pada switch ini sekarang, okay, tekan pada switch ini sekarang, so dia akan jadi apa? Dia akan jadi litar terbuka. Maksudnya keadaan asal litar yang ni, kalau kita pasangkan satu wayar pada kaki common dan satu wayar pada kaki normally close, lampu akan menyala. Senang cakap macam tu. Lampu akan menyala kalau kita pasang pada kaki normally close. Ini keadaan ni kita tak tekan lagi. Keadaan biar je macam ni, tanpa sebarang kita tekan pada tuil ini, so apa akan jadi? Lampu sentiasa akan menyala. Tetapi bila kita tekan tuil ni, apabila kita tekan tuil ni, okay, secara automatik spring ni akan berpindah tempat ke sini. Okay, spring akan ditekan kena pada kaki ni. Ini kaki siapa? Kaki sekarang dah berubah kepada kaki normally open. Bila normally open, litar tu litar buka. Bila litar buka, dia tidak lagi menyala. Lampu sekarang dekat sini tak lagi menyala. Dah tak menyala dah lampu. Kenapa? Sekarang litar dah jadi litar buka. Normally open. Okay, bila tuil tu ditekan, spring ni dia akan pergi kat sini, dia akan pergi normally open. So normally open, tidak lagi menyala lah. Faham tak keadaan dia? Faham ke? Dia teknikal ni, memang teknikal sangat lah ni. Kalau tak belajar elektronik, dia memang pening gila lah. Tapi soalan tu taklah masuk. Saya cuba nak bagi faham je. Okay? Ini kena bagi faham sebab nanti kot-kot lah siapa-siapa di kalangan awak yang bercita-cita nak masuk ke college vocational ke, sekolah teknik ke, nak ambil bidang elektrik ke, tolong tahu benda ni. Okay? Baik, contoh. Katakanlah, ni saya padam sekejap. Okay, saya padam sekejap. Saya nak tunjuk contoh. Macam mana kalau kita pasang wayar tu pada NO. Tadi wayar saya pasang pada common dengan NC ya. Saya nak tunjuk perbezaan ni. Okay. Saya akan tunjuk perbezaan. Katakan, kaki common memang kita kena pasang wayar. Okay, tak boleh tak pasang. Jadi pelik pula kalau tak pasang. Okay. Kita pasang wayar tetap pada kaki common. Kemudian, yang kedua, kita pasang dia
pada kaki NO. Normally open. Okay, pada kaki common dengan pada kaki normally open. So, apa akan berlaku sekarang? Ini ada wayar. Ini pun ada wayar. Okay. Sekarang ni, pada kaki normally open, litar ni sentiasa terbuka. Bermaksud keadaan biasa, litar ni takkan berlampu. Mentol ni takkan berlampu. Dia takkan berlampu. Kenapa takkan berlampu? Sebab sekarang litar ni adalah normally open. Sentiasa terbuka. Litar terbuka, lampu tak menyala. Tetapi untuk yang ni, bila kita tekan tool ni, sekarang spring akan pergi ke sini. So, elektrik boleh mengalir daripada kaki common, terus ke sini. So, dia akan menyebabkan lampu sekarang akan jadi menyala. So, mekanisme ini sama macam mekanisme yang ada pada switch tekan tutup dan juga switch tekan buka. So, kalau tak ada switch tekan tutup dengan switch tekan buka, boleh tak kita guna switch micro? Jawapannya boleh. Kalau tak ada switch micro, nak guna switch tekan saja boleh tak? Boleh. Tak boleh. Sebab arahan yang diterima daripada switch ni satu je. Dua jenis je. Sama ada on ataupun off. Dua jenis je. Faham tak? So, kalau kat sini, switch ni lebih kepada sama ada nak benarkan elektrik tu mengalir ataupun tidak saja. So, arahan dia bukanlah dalam bentuk sama ada kita nak buat kebenaran ataupun tidak. Tapi, dia lebih kepada dia detect elektrik ataupun tidak. Maksudnya kalau kita tekan switch tersebut, elektrik boleh mengalir. Kalau kita tak tekan switch tersebut, elektrik tak mengalir. Dia lebih kepada macam tu. Tetapi, kita boleh bagi arahan, katakanlah kita nak cantumkan litar microcontroller tu terus kepada bateri. So, elektrik memang dah ada pada microcontroller. So, apa fungsi switch yang kita nak tekan? Switch tersebut kita boleh bagi arahan dia sebagai switch kepada peranti yang kita nak guna pada output. Contoh macam kalau kita tekan switch tersebut, lampu boleh menyala. Kita boleh buat macam tu. Sebagai peranti, sebuah peranti digital. So next kita nak tengok pula sensor, penderia. Penderia pergerakan. Penderia pergerakan, dia akan detect apa? Siapa boleh bagi tahu? Dia akan detect pergerakan, betul tak? Peranti penderia tahu tak detect pergerakan ni macam mana? Tahu ke detect pergerakan ni macam mana? Apa-apa saja yang bergerak. Sebarang bentuk pergerakan. Tak kisahlah tangan orang ke, kayu jatuh ke, kucing lalu ke, sebarang bentuk pergerakan, dia akan detect. Bermaksud, arahan yang dikeluarkan oleh peranti pergerakan hanyalah dua jenis, iaitu ada pergerakan ataupun tidak ada pergerakan. Tu maksudnya peranti input digital akan terima arahan tersebut. Dan dia akan bagi arahan tersebut kepada microcontroller. So, dua jenis juga. Ada pergerakan ataupun tidak. Dua jenis tu. So, dia terima dua jenis. Ada atau tiada. Ada pergerakan. Tidak ada pergerakan. Yang lebih dikenali dengan nama motion sensor. Kalau tak faham bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Dia sebut sebagai motion sensor. Motion sensor macam-macam lah guna sekarang ni. Pada kereta yang paling latest, kalau saya tak salah, dia ada motion sensor. Maksudnya kalau kereta tu tengah bergerak, tiba-tiba ada gerbang melintas ke, ada orang melintas ke, kereta tu boleh brake sendiri. Tu maksudnya kecanggihan motion sensor. Baik, kemudian yang ni pula kita ada penderia air ataupun water sensor. Water sensor, dia akan detect sama ada air ataupun tidak. Air ataupun lembab, kelembapan. Biasanya akan detect yang ni. Air ataupun
kelembapan. Sama ada air ataupun tidak ada air. Tak ada air pun boleh. Jenis air ataupun kelembapan. Dia akan detect dua jenis. Okey. Yang ni guna dekat mana? Biasanya guna pada sensor wiper kereta. Dia ada lah. Kalau ada air kena pada cermin ataupun kena pada sensor tersebut, automatically wiper tu bergerak. Okey, hanya detect air je. Air ataupun lembab. Itu contoh kegunaan penderia air. Okey, dia akan detect dua jenis ni saja. Okey, baik. Kemudian saya nak teruskan lagi kepada dah setengah jam dah. Sempat tak habis. Okey, yang ni pula adalah penderia jarak. Okey, gambar penderia jarak. Penderia jarak ni adalah sebahagian daripada input. Okey, sebahagian daripada input. Tapi kita panggil dia input jenis analog. Okey, analog bermaksud dia akan detect. Okey, dia akan detect jenis dalam bentuk julat. Okey, dalam bentuk julat. Range. Katakanlah penderia jarak ni dia boleh detect dalam lingkungan 0 meter sehinggalah 10 meter. Okey. Tetapi memanglah penderia ni boleh detect sebarang objek yang berada daripada jarak 0 sampai 10 meter. Memang dia akan detect, tetapi kita sebagai pereka bentuk, kita akan bagi tahu CPU, bagi tahu kita punya microcontroller untuk detect. Okey, untuk detect sama ada kita nak ambil bacaan tu daripada jarak berapa. Kita pula kena bagi arahan lain kepada microcontroller untuk ambil data dari range berapa. Katakanlah kalau kita nak pakai ini pada mesin sabun ni, okey, mesin sabun ni ataupun mesin sanitizer ke apa, tak kisahlah. Okey, lalu tangan kat situ, okey, tangan ni jarak dia berapa? Katakanlah daripada 0 sampai berapa je kita nak ambil? Daripada 0 sampai 0.05. Maksudnya 5 cm je. Okey, ada 5 cm baru kita ada 5 cm barulah sabun tu akan keluar. Okey, dia lain, dia ada dua beza. So sensor akan detect 0 sampai 10 meter. Tetapi microcontroller ataupun arahan yang kita bagi pada microcontroller tu kita boleh ubah. Okey, boleh ubah data tersebut. Bukan ubah data, boleh manipulate data. Ubah data tu payah sikit sebab data diterima 0 sampai 10. Tak kisahlah apa-apa. Dia tetap akan detect sampai 10 meter, tetapi kita sendiri yang kena manipulate dia. Okey, kita akan manipulate data tersebut. Kita nak ambil yang mana. Okey, itu kelebihan dia. Kemudian seterusnya perintah peka cahaya. Okey, perintah peka cahaya pun sama juga. Okey, dia peka cahaya. Bermaksud peka cahaya, dia akan detect cahaya dalam bentuk julat. Okey, cahaya dia akan detect dalam bentuk julat. Okey, sama ada daripada 0 sampailah berapa ukuran dia, saya tak ingat, saya rasa 999 kot. Okey, dalam bentuk julat macam ni. So kita lah kena tulis ataupun kena manipulate dalam kita punya arahan sama ada kita nak detect daripada berapa 0 sampai berapa. Sampai 555 ke. Okey, bergantung pada bagaimana kita nak manipulate kita punya peranti. Okey, itu dia punya jenis-jenis peranti input. Okey, so semua arahan dia tadi akan dihantar terus kepada microcontroller. So microcontroller akan proses. Okey, dia macam ni. Arahan ni yang sampai kepada microcontroller, dia tak akan simpan tau. Dia semua akan hantar secara sementara. Okey, dia akan dihantar secara sementara. Yang akan disimpan dalam microcontroller adalah arahan tetap yang kita dah tulis. Arahan tetap, maksudnya arahan, okey, kau kena baca. Kalaulah peranti input bagi arahan ni, kau baca macam ni. So arahan itu saja yang kita bagi dah letak dalam kita punya ROM, ROM kita, ROM. Okey, so daripada ROM tersebut, okey, terima arahan daripada input, dia akan proses arahan, dia akan keluar kepada output. So output ni ada apa?
Okey, jom kita nak tengok peranti output. Okay, peranti output yang pertama yang paling glamour sekali, yang ni lah. Ni. Apa panggil ni? Diode pemancar cahaya ataupun nama glamournya yang semua orang tahu saya rasa LED. LED ni simple. Yang ni paling simple sekali. Tapi payah nak jumpa. Kalau nak cari kedai tu agak payah sikit lah kan dapat satu dua tu. Kali dia dah siapkan dalam bentuk lita ke apa. Sebab sekarang ni kebanyakan LED yang dijual di pasaran biasanya yang besar sikit lah. Mungkin untuk 9 volt ke 12 volt ke. Biasanya petak macam ni. Sebab LED sekarang lagi terang. Lagi kecil daripada LED yang ni. So ini kalau kita dapat daripada pembekal sekolah-sekolah memang akan dapat macam ni. Okay, ini LED dengan lampu warna hijau dengan lampu warna merah. Macam yang saya tunjukkan dalam simulasi pada video yang lepas. So ini perintah pula. Ini adalah diode pemancar cahaya yang mana dia akan mengeluarkan cahaya apabila arus melalui pemancar cahaya tersebut. Okay, arus ada je dia akan keluarkan lampu. So itu pertama. So kita boleh bagi arahan ni dalam bentuk digital juga terus kepada LED. Kemudian yang kedua, ini kita panggil dia buzz ataupun kita sebut sebagai buzzer. Okay. Buzzer ni dia akan detect elektrik, detect arahan daripada microcontroller, kemudian dia akan keluarkan bunyi. Bunyi ni simple je. Biasanya bunyi dia macam tu. Tapi tek yang tadi itu adalah delay yang kita letakkan dalam arahan microcontroller. So, tanpa sebarang arahan, kalau kita terus pasang, contohlah ni. Ini kita ada buzzer. Kita terus pasang bateri kat sini. Pasang terus bateri kat sini. Buzzer akan berbunyi tak? Jawapannya buzzer akan terus berbunyi. Tapi bunyi dia sahaja. Dia takkan ada irama ke apa. Takkan ada. Sebab kita tidak memberi arahan kepada buzzer tersebut untuk berbunyi macam mana. So, boleh tak kita nak ubah bunyi buzzer tu, dia boleh jadi bunyi lagu Winter Sonata ke, dia boleh bunyi lagu In the Floor ke, On the Floor ke. Boleh, jawapannya boleh. Kita boleh bagi arahan. So, boleh search sahaja, boleh Google sahaja macam mana arahan yang kita nak bunyikan. Contoh ni contoh saya tunjukkan macam mana kita nak cari Arduino buzzer sound. Saya tunjuk contoh je. Antara yang awak boleh cari lah. Okey. Tu contoh, nampak tak? Contoh lah, ada macam-macam jenis lagu ada. Tapi atas kerajinan orang lah. Sebabnya untuk bunyikan ni dia bukan, buzzer ni dia tak bunyi macam MP3 tau. Buzzer ni tak berbunyi macam MP3. Dia, tengoklah orang ni buat macam mana kan. Dia ada Christmas song lah, crappy song, Pirates of the Caribbean song lah. Macam-macam bunyi. Okay, boleh cari macam ni, Arduino buzzer songs. So kena copy lah. Kena copy dia punya code. Katakanlah saya tunjuk kat sini. Song code. Betul. Mungkin makan masa sikit lah sebab dia memerlukan coding dan juga simulator tapi ada macam-macam. So boleh search kat sini, copy, masuk dalam microcontroller tu. Tekan on je. Nanti insya-Allah
dia akan keluarlah bunyi tersebut. Tapi tetap bunyi kita panggil apa nama? Polifonik. Saya lupa rasa polifonik kot nama dia. Macam phone lama-lama lah, phone Nokia zaman tu lah. Okey, sebab dia menggunakan buzzer, dia tak guna speaker. Kalau guna speaker kita dapat bunyi MP3 lah, bunyi yang sedap lah kan. So, kalau bunyi buzzer ni dia agak polifonik sedikit. Okey, tu contoh lah, contoh. Contoh sahaja. Okey, faham ke? Okey, sekejap, tutup. Jom, sambung balik semula. Setengah jam lebih dah. Okey, sambung balik semula. So, itu contoh buzzer. Next, kita ada relay. Geganti Ni adalah geganti, relay. Geganti ni fungsi dia ada untuk apa? Biasanya, kalaulah kita nak buat pelbagai fungsi. Okey, pelbagai fungsi. Ni, relay ni adalah sebagai salah satu switch gantian. Okey, switch kawalan atau switch gantian untuk arus berkuasa tinggi, untuk arus tinggi. Okey. Arus tinggi sampai dia akan activate satu lagi switch. Tu maksudnya relay biasa kalau kita nampak dalam peranti-peranti elektronik yang besar akan gunalah relay ni. Seperti seju ke, radio ke, TV, ada ganti, kereta ke, semua ada ganti kebanyakannya. Ada relay, kita panggil dia nama relay satu bentuk petak macam ni. Kaki dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kaki. Kita nak bincang banyak sangat lah pakai dia pasal relay ni. Okey, kemudian motor. Ni pun antara kegunaan yang paling glamour pada sebuah microcontroller. Kenapa saya cakap paling glamour? Biasalah, kalau kita nak buat sebarang pergerakan sebagai output dia, so maka inilah benda yang kita kena ada, iaitu motor arus terus. Kena ada motor. Sebab motor boleh menghasilkan pergerakan. Tapi kena fahamlah, motor ni output dia adalah putaran. So kita lah kena tukarkan sama ada nak jadikan dia pergerakan putaran ataupun pergerakan lurus ke kiri ataupun ke kanan. Tak pusing ikut arah jam ke lawan jam, yang tu kita boleh ubah pada arahan microcontroller. So kena ada ni kalau nak buat pergerakan. Contoh peranti yang menggunakan motor arus terus, contoh macam pintu pagar automatik, okey, yang bergerak ke kiri atau ke kanan tu. Okey, ataupun pintu sliding door yang kat supermarket tu, awak lalu pintu terbuka sendiri. Yang tu pun sama menggunakan motor arus terus juga. Ataupun awak nak buat palang tol yang bergerak atas dan bawah, itu pun sama menggunakan motor arus terus. Okey, dan yang terakhir kita ada lampu LED 12 volt. Yang ni lampu panjang tu yang ni panjang ni. Sekarang paling mudah nak dapat yang ni lah, lampu jenis 12 volt macam ni. Lampu ni memang sangat terang. Memang sangat terang. Tapi kuasa elektrik yang kita kena gunakan tinggi sedikit lah. Sama ada kita nak buat pasangan secara menggunakan soket, iaitu menggunakan arus ulang-alik. Okay, kalau nak pasang arus terus boleh juga, tapi guna bateri yang besar sikit. Mungkin kita panggil bateri lithium ion tu. Okay, macam bateri pada power bank, bateri pada lampu yang canggih-canggih sekarang, lampu vape ke apa ke kan. Okay, so itu kita boleh pakai lampu LED sebab kuasanya tinggi sikit, 12 volt. Okay, baik. So itu berkenaan dengan peranti-peranti yang kita dah boleh pakai pada microcontroller. So, kenapa yang boleh buat dengan microcontroller ni? Macam-macam. Jawapannya macam-macam. Antara kegunaan yang paling glamour, biasanya buat lampu sulung. Lampu sulung paling senang. Okay, tekan je switch, lampu menyala. Okay, ataupun nak buat traffic light. Okay, ada lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. So, nak buat masa lampu hijau tu berapa saat, lampu merah berapa saat, lampu kuning berapa saat. So, kita boleh tetapkan pada microcontroller. Okay, ataupun kita nak detect suhu. Okay, buat detect suhu tu kan, apa nama? Allahu Akbar. Temperature punya shooter tu, nak buat macam tu pun boleh juga. So, sebenarnya ada banyak lagi komponen-komponen ataupun peranti elektronik yang kita boleh gunakan bersama microcontroller.
Ada banyak lagi, bukan ni saja. Yang saya tunjukkan ni basic saja. So kalau awak nak pergi ke Huawei.com tu, dalam tu sebenarnya ada macam-macam lagi peranti elektronik yang ada dekat situ. So kalau awak tekan kat situ, ada macam-macam lah pilihannya. Okay, nak guna apa? Nak guna servo macam kipas tu yang boleh bergerak kiri dan kanan. So contoh macam kalau kita nak buat kereta kawalan jauh sendiri. Okay, kereta kawalan jauh sendiri daripada menggunakan microcontroller, kita memang boleh buat. Dia ada satu yang kita panggil dia servometer. So servometer ni kita boleh kawal sama ada kita nak bagi dia bergerak ke kiri ataupun ke kanan, nak apa nama roda tu bergerak ke depan ataupun ke belakang. So kita boleh pakai servometer. Okay, selain kita boleh pakai motor arus terus lah. So ada banyak lagi perbincangan dalam bidang ni lah. Okay, tapi kita tak nak melalut terlampau jauh sangat. So kita dah belajar tentang peranti input jenis analog dan jenis digital. Kemudian kita belajar berkenaan dengan peranti output. Okay, seterusnya kita nak go through kepada gambar rajah blok. Okay, gambar rajah blok. So apa itu gambar rajah blok? Okay, ini kita nampak secara besarnya. Kita nampak kita punya gambar switch macam mana, kita nampak kita punya gambar microcontroller macam mana, kita nampak kita punya gambar LED macam mana. So macam mana kita nak lukis kalau lah kita sebagai pereka bentuk. Takkanlah kita nak lukis detail-detail. Oh, switch dia bentuk macam ni, kena lukis detail. Microcontroller kena lukis dia punya gambar litar detail-detail. Okay, kena gambar motor ke gambar LED, kita lukis satu-satu. Oh, susah nak buat macam tu. Sekurang-kurangnya kita mampu untuk lukis satu gambar rajah blok. Kita mesti mampu untuk lukis gambar rajah blok. Apa itu gambar rajah blok? Boleh rujuk buku lah kalau tak tahu tak. Senang je. Jawapan cikgu, rujuk buku je lah. Sesenang itu gambar rajah blok yang kita nak buat. Okey, contoh. Gambar rajah blok ni senang je nak buat. Kita mesti ada input. Okay, kita ada proses, kita ada output. Okay, awak tak nampak je. Saya kena zoom ke contoh yang kat bawah ni. Boleh zoom. Okay, sesimpel ini. Ini adalah contoh gambar rajah blok yang mana kita akan nyatakan input. Okay, tak dalam kotak macam ni, input, proses, output. Ini je gambar rajah blok yang kita guna, tapi ada satu lagi kat sini kita jangan tertinggal, iaitu bekalan kuasa. Salah. Jangan lupa bekalan kuasa. Okey, kita tambah sini, iaitu bekalan kuasa. Bekalan. Okey, ini lukisan yang wajib ditulis kalaulah kita buat gambar rajah blok. Dan jangan lupa kena ada anak panah. Ini kena ada anak panah. Ini pun sama kena anak panah kat atas, bekalan kuasa. Okay. Ini basic melukis gambar rajah blok. Katakanlah kita nak buat gambar rajah apa gambar rajah blok operasi lampu picit. Lampu tekan. Okey, katakanlah kita nak buat gambar rajah blok operasi lampu tekan. Okey. Boleh tak share dengan saya kat sini? Sama-sama tak kita fikir. Okey, peranti. Sekejap saya baca mesej sekejap. Saya tak perasan kalau ada orang tulis tadi. Ada chat. Saja test. Salah send cikgu. Okey, sorry. Salah send. Sekejap saya nak test awak punya pengetahuan. Kalau saya nak buat lampu picit. Okey, nak buat lampu tekan. Boleh tak beritahu saya salah satu peranti input yang awak nak gunakan? Bagi tahu saya satu
peranti input yang awak nak guna. Kalau nak buat lampu tekan. Lampu tekan. Simple je lampu tekan. Lampu picit. Peranti input dia apa? Nak guna apa? Simple ni. Input, peranti input. Bukan mentol. Ni elektronik ni. Elektronik tak pakai mentol. Kan saya dah cerita tadi peranti apa. Ni untuk input dulu. Input dulu. Tadi kan saya dah terang kat sini. Input tu apa? Ni, peranti input ni. Ni. Nak guna jenis digital ke? Nak guna jenis analog ke? Tak tahu? Guna switch lah. Guna switch. Mestilah ada switch. Macam mana awak nak tekan? Betul tak? Kena pakai peranti yang pertama. Kena ada switch tekan. Wajib guna switch tekan. So, tulis dekat sini gambar rajah blok awak. Tulis switch tekan. Guna switch tekan. Nak guna switch tekan apa? Switch tekan tutup. Senang. Keadaan biasa, dia takkan menyala lampu tersebut. Okay, switch tekan tutup. Bila kita tekan, lampu baru menyala. Okay, peranti input yang kita nak pakai yang pertamanya adalah switch tekan tutup. Okay, kemudian sebagai output nak pakai apa? Yang nak atas lagi. Apa peranti output yang kena guna kalau nak buat lampu picit, lampu tekan, torchlight. Cepat, peranti output. Peranti output. Benda apa guys tu? Ni simple. Ni paling simple ni. Bagi ya Allah. Takkan tak tahu juga. Tadi dah tunjuk. Dekat output ni tadi. Mana buat gambar ni? Lari dah. Ni. Nak guna apa? Cepat bang. Guna apa? Cepat baca je lah kat situ. Saya dah tunjuk gambar. Pilih je salah satu. Nak guna apa? Ada lagi pakai mentol pula tu. Saya tak sebut pun nama mentol tadi. Untuk peranti output. Cepat. Cikgu Fadli bagi hint tu. Tak apa, tak nak jawab bulat, tulis kat situ. Bang, simple bang. Lampu picit je kot. Berhenti dia, cepat. Untuk output. Apa. Okay. Input dah pakai switch. Okay, switch. Untuk output. Ayo, ini sampai 5 minit ni. Mana? Nak kena guna LED. Kenapa tak pakai mentol? Mentol untuk operasi reka bentuk elektrik sahaja. Tak boleh ke pakai mentol? Boleh jawapannya. Tapi kita tak bincang pasal elektrik. Kita nak bincang pasal elektronik. Kena guna komponen elektronik. Kena guna peranti elektronik. So, peranti jenis output untuk elektronik kita ada LED untuk mengeluarkan cahaya. Okay, pakailah LED. Iaitu
Diod pemancar cahaya. Sama ada yang bentuk bulat biasa tadi yang saya tunjuk kat atas tadi, ataupun yang panjang ni, LED yang panjang ni, ataupun ni diod pemancar cahaya yang bulat macam ni. Dua-dua tu boleh pakai. Kalau kita beli lampu tekan torchlight kat pasar malam ke, yang harga belah-belah ringgit ataupun RM20 tu, dia akan bagi LED 12 volt lah biasanya. Katakanlah kita ambil ni LED 12 volt. Lengkap tak sebagai sebuah proses? Lengkap ke tak? Sebagai gambar rajah blok, dia dah lengkap. Sebagai gambar rajah blok, dia dah lengkap. Macam ni je kena buat. Tak perlu nak apa-apa sangat, tak perlu. Tapi untuk buat operasi sehingga lampu ni boleh menyala, maka kita kena tahu dah apa yang berlaku pada proses ini. So saya tak nak tunjukkan satu lagi litar. Sebab satu lagi litar ni dia kompleks sikit. Dia terlampau complicated. Saya tunjuk yang simple je. Sebab yang ni awak akan guna sampai tingkatan 3, gambar rajah blok. Sebab tingkatan 3 ada satu lagi tajuk robotik, mekatronik. Yang mana awak kena buat juga gambar rajah blok ni. Yang ni kena tahu. Mesti kena tahu. Ada input, proses, output. So kat input tulis peranti dia, kat output pun tulis peranti dia. So ini adalah satu kerja rumah untuk awak. Saya dah nyatakan dalam WhatsApp tadi. Kerja rumah awak simple je. Awak kena buat apa? Lukis ataupun lakarkan satu gambar rajah blok. Gambar rajah blok apa? Untuk buat apa? Untuk tunjukkan operasi penggera keselamatan. Penggera keselamatan. Agak-agaklah penggera keselamatan tu guna input apa? Guna input apa? Awak kena tulis. Adakah dia pakai switch ke tak pakai switch? Adakah dia pakai sensor? Sensor kalau nak pakai jenis apa? Awak fikirkan. Awak buat kerja rumah ni. Kalau dia adalah penggera keselamatan sebagai output. Output nak pakai apa? Mentol ke output dia? Boleh tak pakai mentol output? Tak ada masalah. Melainkan awak tahu fungsi untuk output tu apa. Nak pakai mentol boleh tak? Tak boleh. Nak pakai apa? So kena cari lah peranti yang nak kena pakai. Adakah pakai LED? Kalau pakai LED, penggera keselamatan pakai LED ke? Mungkin ada, mungkin tak ada. Bergantung kepada pengetahuan awak. Operasi yang awak nak gunakan. Iaitu kita belajar mereka bentuk. Kita belajar mereka bentuk sebuah sistem. Untuk output. Adakah logik LED kita nak pakai sebagai output? Ataupun kita boleh pakai buzzer tak? Buzzer yang berbunyi tu untuk penggera keselamatan. Logik tak nak pakai? Kalau nak pakai, kat bagaimana kita letak? Adakah bagai input atau adakah bagai output? So, itu saja kerja rumah untuk awak. Lakarkan gambar rajah blok operasi penggera keselamatan. Buat macam ni. Ada input, buat petak macam ni. Proses, skala kuasa, output. Ini saja. Kemudian tuliskan peranti apa yang nak digunakan. Untuk input, peranti apa. Untuk output, peranti apa. Kita tak perlu belajar macam mana nak pasang lagi. Tulis sahaja dulu. Lakarkan sahaja dulu. Setakat ni boleh faham? Simple dah ni, saya rasa. Itu saja. Tapi kena fikirlah. Sebab nanti kemungkinan besar soalan akhir tahun saya nak letak ni. Saya nak letak penggera keselamatan. Tapi saya nak awak fikir dulu. Kalau awak berfikir dengan waras sikit, saya rasa boleh jawab lah soalan tu nanti. Sebab tu saya bagi soalan ni. Okey. Itu saja kerja rumah untuk awak. Ada sebarang pertanyaan setakat ini? Ada sebarang pertanyaan?